Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya pula cikgu terus share dan kongsikan dengan anak-anak satu buku iPro Cluster. Boleh tengok ni buku ini dia sudah akan berada di pasaran pada bulan April. Apa yang menariknya buku ini, kita preview. Dia ada satu bab itu ada lebih kurang 4 struktur dan 2 esei serta 16 soalan objektif. Bermaksud kita ada tingkatan 4, kita ada 20 bab. Tingkatan 5 ada 20 bab lah, ada 10 bab. Ada 10 bab. Yang menariknya ialah pelajar dibimbing untuk menjawab ialah 16 soalan objektif, 4 soalan struktur dan 2 soalan esei. Sama juga dengan tingkatan 5 yang ada 10 bab. Bermaksud kita ada 320 soalan objektif, 80 soalan struktur dan 20 soalan esei. Menarik kan? Ini buku terbaru iPro 2021. Ini senarai pembina dia. Okey, cuba kita tengok. Cikgu pilih soalan daripada bab 1 tingkatan 4. Yang menariknya di sebelah ini dah ada jawapan. Nanti bila ada masa, panel-panel iPro akan buat bahan bimbingan menjawab. Pelajar yang telah menggunakan buku ini boleh terlibat bersama. Macam ini. Kita tengok soalan, siapakah golongan pemerintah? Pendek, soalan struktur. Markah 2. Markah 2 sahaja. Bermaksud kita tulis saja jawapan terus. Golongan pemerintah atas sekali sultan lah. Ialah sultan. Lepas itu diikuti oleh pembesar. Tulisan tak cantik, tak apalah. Yang penting boleh baca. Sultan, pembesar. Dan soalan kedua ditanya peranan sultan. Apakah peranan sultan? Yang ini kita tengok markah dia nak 2 saja. Tak ada huruf Roman, maka kita mulakan dengan struktur. Kita mulakan dengan intro. Peranan sultan ialah, kita tak warna lain lah, hijau muda ialah menaungi rakyat. Oleh kerana dia 2 markah, kita gunalah dan. Kita guna dan. Sini tak nampak kita guna dan. Dia kalau tepi-tepi ni tak cantik tulisan. Jadi kita guna dan lah. Dan ini untuk bezakan satu jawapan lagi kan. Dan pelajar pilihlah satu lagi jawapan yang pelajar nak tulis di situ. Pelajar nampak, mungkin kita katakan menjaga keselamatan rakyat. Macam hari ni lah yang kita nampak kan. Fungsi yang di-Pertuan Agong atas Sultan sebagai ketua agama Islam, menjaga keselamatan rakyat. Dah dapat 2 markah. Kalau rasa takut, kita bagi satu lagi jawapan. Pelajar jangan kedekut. Kita biar tamak dalam kita menjawab ni. Kurang jangan, lebih tak apa. Okey. Soalan C, markah pun nak 2 saja. Jelaskan peranan rakyat. Apa peranan rakyat kepada pemerintah? Peranan rakyat. Kalau kita katakan peranan rakyat, kita lah peranan rakyat.
Nampak ya? Peranan rakyat apa kita nampak? Oh, tengok jawapan pertama. Mana kita rasa? Perlu. Cikgu letak warna hijau semula ya. Perlu. Tak ada markah lagi tu. Apa? Taat setia kepada pemerintah. Kita koma situ. Tak setia. Kita nak ambil 3. Ini jawapan 2, kita bagi 3. Tidak menderhaka, kita kata. Tidak menderhaka. Tadi kita guna dan kan? Yang ini kita gunakan serta. Sebab kita nak bagi 3. Kita bagi serta di sini. Serta. Warna kuning kita letak. Serta apa? Kita arah balik. Ambil lagi satu lagi jawapan yang kita rasa paling mudah. Menjadi tentera. Kalau diarahkan kita menjadi tentera, kita jadi tentera lah. Menjadi tentera. Titik. Nampak? Cikgu bimbingkan pelajar dengan dan serta. Dan soalan akhir ni biasanya pelajar, bila kita jumpa 4, akhir pula tu D, bermaksud ini soalan keban. Dia kata kenapa hubungan baik? Kenapa kalau kita taat pada pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat ini penting? Kalau pelajar jumpa macam ini, pelajar letaklah penting daripada segi apa? Mungkin penting dari segi ekonomi. Letak apa dia? Dari segi politik apa? Dari segi sosial. Kita buat rangka dulu. Dari segi ekonomi, kalau rakyat dengan pemerintah, ekonomi akan apa? Berkembang. Politik akan stabil. Negara akan aman. Ini baru kita kembangkan macam ini saja pelajar. Barulah kita boleh tengok pada pilihan jawapan yang ada. Senang kan? Buku yang dah ada jawapan, kita tengok, kita dah ada sedikit pengetahuan menjawab, kita boleh jawab. Dan esei. Ini. Cikgu dah tunjukkan esei. Cikgu pilih esei ini 1.3, iaitu sistem pentadbiran dan undang-undang. Apa yang menariknya esei ni, dah ada jawapan di bawah. Sama macam tadi. Markah 4. Tengok kata tugas. Yang atas ni kita panggil sebagai stimulus. Dia kata apakah peranan pembesar? Apa itu pembesar berapa? Pembesar berempat. Bila kita katakan berempat ini pelajar, terus kita faham. Antara pembesar berempat, kita keluarkan. Kita buat rangka. Bendahara, Temenggung, Laksmana, Syah Bandar. BTS oleh macam kumpulan K-pop pun tak apalah. Jadi kita pecahkan jawapan, nampak? Bendahara kita bagi macam ini saja. Bendahara, Temenggung, Laksmana. Okey, sorry. Bukan Syah Bandar, Penghulu Bendahari. Okey. Kita dah dapat markah sebab kita dah bagi fakta walaupun kita belum bagi huraian. Kita dapat markah. Dan pelajar jangan bagi fakta saja. Bagilah huraian. Contohnya, bendahara merupakan, nampak? Sini dah satu markah. Merupakan apa? Merupakan, kalau kita nak tahu macam tu, ketua pentadbir dan pelantik sultan. Contoh cikgu letak sini. Pelantik sultan. Siapa bendahara yang pelantik sultan? Yang melantik sultan-sultan di Melaka pada waktu itu? Contohnya Tun Perak. Tengok. Satu fakta cikgu bagi 3 dah. Tapi kita jangan selesa. Sebab kita ada jawatan lain sebab dia nak pembesar berempat. Contohnya Tun Perak. Dan yang lain-lain, pelajar boleh tengok pada sinilah. Penghulu Bendahari, Laksmana di laut, Temenggung di darat. Dengan pilihan jawapan yang ada, kita dah okey dah. Okey, ini pentadbiran. Satu lagi yang penting dalam bab ini ialah berkaitan dengan hukum kanun. Ini hukum kanun Melaka
dengan undang-undang laut. Pelajar kena bezakan sebab dia ada perkataan dengan. Dan ada kata kunci perbandingan. Undang-undang laut Melaka. Jadi kita kena beza, tengok nak bezakan berapa. 8. Seeloknya markah kita ini seimbang. Markah seimbang lah. 4 tambah 4 8. Nampak? Di situ kita nampak kan? Itu jelas perbandingan. Kita pun jawablah bawah ni. Jawablah dalam bentuk esei lengkap. Biasanya ini kita jawab dalam satu perenggan. Ini kita jawab dalam satu perenggan. Dapat dua perenggan. Sebab kenapa kita nak buat dua perenggan? Kita nak bezakan antara perbandingan ni. Tak nak campur-campur. Dan soalan kebat Allah, soalan ini sangat senang lah. Kenapa kita perlu mematuhi undang-undang? Cuba faham tentang COVID ni. Undang-undang. Kenapa kita perlu menjaga undang-undang waktu COVID ni? Untuk memastikan agar pandemik ini berkurang. Memastikan agar ekonomi negara terus berkembang. Kerana jika pandemik ini terus berterusan, ekonomi kita akan terganggu. Itu jawapan kita. Fakta, huraian, contoh. Nampak pelajar Okey. Cikgu gunakan yang ini. Cikgu harap pelajar nampak. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ni. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah cikgu akan preview bab-bab lain nanti